Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, jaga sihat ke? Saya ada apa mari nak jumpa cikgu ni? Oh, saya mari ni ada hajat nak tahu soalan jawapan untuk soalan video minggu lepas. Oh, soalan mengenai TTR tu ke? Teka-teki rakyat tu. Awak masih ingat lagi ke apa ke soalan yang pertama yang cikgu kemukakan tu? Soalan dia satu perkataan yang difahami oleh seluruh dunia. Okey. Jadi soalan yang pertama ialah soalan cikgu kemukakan ialah apakah satu perkataan yang apabila kita sebut kebanyakan orang seluruh dunia ni faham perkataan itu, dia boleh associatekan dengan satu peristiwa tu, perkataan itu. Jadi perkataannya tidak lain tidak bukan ialah perkataan goal, G-O-A-L, goal. Jadi bila disebut perkataan tu, orang mana-mana dalam dunia pun dia boleh kaitkan dengan permainan bola sepak. Bola masuk dalam gawang. Jadi bahasa Melayu dipanggil gawang kan, tapi tak popular lagi. Tapi goal tu memang universal. Semua faham goal. Bersama ke tidak? Bersama. Goal. Orang Figmi pun faham, orang Negro pun faham, orang mana-mana pun faham. Goal, G-O-A-L. Dalam bahasa Melayu dia panggil G-O-L, goal. Okey, yang pertama. Soalan yang kedua, ada apa saya ingat lagi? Saya ingat yang telur dengan ayam tu kan? Ya. Ini lebih kompleks sikit. Soalan yang kedua ialah bagaimana kita boleh tahu yang mana lebih dahulu di antara ayam ataupun telur. Ayam ataupun telur. Jadi jawapannya ialah lebih kurang begini, dia lebih bercampur. Dia bukan jawapan secara convergent, cara bertumpu, tapi kita nak mengasuh anak-anak bangsa kita dalam dunia ini supaya dia bijak berfikir secara bercampur. Jadi apa-apa jawapan kita boleh terima, tapi yang paling logik sekali itulah yang jawapan yang tepat sekali. Jadi soalan di antara yang mana lebih dahulu di antara ayam dan telur, bagi orang yang berkata ayam, dia kata dia pergi pada alfabet. Pada alfabet ni mana abjad. Ayam tu mula dengan A, tapi telur dimula dengan T. Jadi ayamlah dahululah daripada telur. Orang pergi berfikir secara itu. Jadi polemik antarabangsa. Jadi yang kedua, mungkin orang kata telur. Sebab hujah dianya ialah secara divergent. Dia kata telur tu sebab dia tak mention dalam soalan tu di antara ayam ataupun telur ayam. Ayam dan telur sahaja. Jadi telur ni boleh jadi telur waktu zaman dulu beratus-ratus ribu tahun yang lampau, juta tahun lampau. Telur tu telur dinosaur kalau misalnya apa-apa. Tapi ayam yang burung beriak ni Tuhan ciptakan kemudian jauh. Dia ciptakan binatang-binatang yang dulu-dulu tu. Jadi mungkin telur dinosaur. Jadi jawapannya ialah bagi orang yang berkata telurlah lebih dahulu daripada ayam. Logik juga, kan? Soalan yang ketiga, orang yang berkata ayam dahulu, dia kata kalau tidak ada persenyawaan berlaku, takkan wujud telur. Mesti ayam dahulu. Itu orang berhujah secara itu juga. Tapi bagi orang yang mengatakan telur dahulu, dia mengatakan baik, tidak payah persenyawaan berlaku kalau Tuhan nak cipta sesuatu. Misalnya Nabi Adam AS, tak payah persenyawaan pun, tak ada ibu bapa. Nabi Isa tidak ada ayah, ada ibu Siti Maryam. Tidak begitu? Unta Nabi Soleh tidak ada ibu dan ayah, tidak persenyawaan berlaku. Begitu juga kibas Nabi Ibrahim, tidak ada persenyawaan berlaku. Jadi Tuhan boleh wujudkan telur dulu ke ayam dulu. Itu gantung pada kudrat dan iradat dia. Baik, sekarang kita berargue macam tu, begini, semuanya logik belaka. Tetapi kita kembali kepada sang pencipta iaitu Khalik Allah SWT, bahawa dia ni boleh menciptakan apa-apa yang dia suka. Telur dulu ke, ayam dulu ke, tidak mustahil bagi dia. Sebab yang kita fikir ni dari segi asbab dan musabab. Mana kita ada asbab, tak ada musabab. Tapi Allah tu di samping asbab musabab, dia musabbibul asbab. Dia boleh menciptakan daripada tak ada sebab pun, tak ada logik pun dia boleh ciptakan. Misalnya tongkat Nabi Musa AS, tidak begitu? Boleh jadi ular. Dan tongkat itu juga boleh membelah laut, selamat daripada kejaran Firaun misalnya, tidak. Jadi Tuhan boleh buat apa saja sebab dia musabbibul asbab. Dia penyebab segala sebab. Jadi kita kena pergi berfikir ke arah itu selain pada kita berhujah beberapa perkara yang cikgu kemukakan tadi. Tidak. Okey, apa lagi soalan mungkin? Okey cikgu, soalan yang ketiga tu macam mana pula? Kok berkaitan dengan seorang etis tu? Okey. Soalan yang ketiga. Oh, okey. Soalan yang ketiga ni
dia lebih kompleks sikit supaya kita berfikir secara mendalam tentang apa hakikat keugamaan misalnya. Ini menyebabkan akidah lah. Jadi soalannya ialah seorang puak guru dia ni berfahaman etis. Etis ni maknanya orang yang tidak percayakan wujudnya Tuhan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil free thinker. Serupa juga makna dia. Dalam bahasa Arab dia panggil mulhid. Orang tak percaya wujudnya Tuhan. Ataupun dia panggil juga ad-dahri. Jadi keempat-empat istilah tu serupa belaka. Jadi puak guru yang etis ini dia cuba nak memesongkan akidah pelajar-pelajar tadika yang terdiri daripada 4-15 orang, terdiri daripada pelbagai agama. Jadi dia mengajar lah. Dia mengajar misalnya contohnya dia buat secara induktif. Bijak dia induktif. Cara induktif. Baik, contohnya. Okey, adik-adik. Adik-adik tahu ke apa dia ni? Tu pen. Tahu tidak? Adik kata pen marker tidak? Bagaimana adik tahu adanya marker ni? Sebab boleh nampak lah. Sebab adik boleh nampak. Sebab boleh nampak ni marker ni ada, boleh nampak maka dia ada sebab dia boleh nampak. Okey. Sekarang adik-adik apa ini? Tu duster. Duster. Adik tahu duster ni sebab apa? Sebab saya boleh nampak juga. Sebab boleh nampak juga. Duster boleh nampak. Okey, jadi sesuatu benda yang boleh nampak barulah benda tu ada. Okey. Sekarang ini apa dia adik-adik? Buku. Buku. Bagaimana adik tahu adanya buku ini? Sebab saya nampak lah. Sebab boleh nampak. Tidak. Jadi oleh sebab itu sesuatu yang kita tidak nampak maka benda tu tidak wujud. Oleh sebab itu pelajar-pelajar murid-murid sekalian, Tuhan kita nampak ke tidak? Tak nampak. Tak nampak. Oleh sebab itu Tuhan tidak wujud. Tidak ada, tidak wujud. Ingat tu. Maknanya Tuhan memang tidak wujud. Sebab kita tak nampak Tuhan. Okey. Sekarang dalam keadaan itu, jadi puas hatilah cikgu tadi. Cikgu etis puas hati dia boleh mempengaruhi budak-budak, boleh memesongkan akidah. Jadi tiba-tiba angkat tangan seorang pelajar, katakan, Bapak Guru, bolehkah tidak saya pergi ke depan sebentar? Orang kata, yes, boleh. Jadi budak kecil pun pergi ke depan seorang. Jadi dia tanya pelajar-pelajar dia, kawan-kawan dia tu, okey, kalian nampak ke akal? Tak nampak. Jadi Pak Guru kita tidak ada akal. Okey. Jadi rebahlah cikgu tu kerana dijawab dibantas oleh budak kecil berumur 6 tahun. Diterebah dia pensan dia. Kerana bukan semua benda yang tidak nampak ni tidak ada. Misalnya electricity, kita tak nampak dia. Tapi berbilion-bilion ribu-ribu dalam dunia ni orang boleh guna dia. Tak nampak kita. Roh kita nampak dalam diri kita. Di mana roh kita nampak, tapi kita ada. Tidak gitu. Jadi bukan semua benda tak nampak tidak ada. Jadi kesimpulan Bapak Guru yang tadi itu memang salah, kena bantai oleh budak pelajar yang berumur 6 tahun. Rebah pensan dia agak-agak. Begitulah ceritanya. Jadi adik-adik jangan lupa subscribe TTR Cikgu ini, teka-teki rakyat untuk manfaat pada seluruh alam, insya-Allah. Banyak lagi benda-benda yang kita boleh congkir, bakat-bakat berfikir secara ketuhanan dalam episod kita akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih, jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Cina pada keluarga besar kita orang Cina di Malaysia ini. Semoga berjaya semuanya, insya-Allah. Terima kasih, bye bye.